Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna in syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat lagi boleh meneruskan kelas Al-Quran tahun 2 An-Nawawi. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan bincangkan satu tajuk daripada tajuk ilmu tajwid, iaitu tajuk Qalqalah, dan bersama kita akan ulang satu surah hafazan sebagai ulangan. InsyaAllah mungkin permulaan ni kita akan ulang satu surah daripada surah Al-Bayyinah sebagai ulangan, sebab semester kedua surah hafazannya ialah dah masuk surah Al-Bayyinah. Okey, sebelum tu bagi murid yang dah sediakan buku hafazan tadi, daripada awal Ustaz dah type pada ruangan chat supaya sediakan buku hafazan. InsyaAllah kita akan baca surah Al-Bayyinah bersama-sama, tetapi pelajar tidak perlu mutekan suara. Suara masih still tutup suara, ikut sahaja Ustaz baca dalam keadaan suara dimutikan suara, tak perlu buka suara. Biar kita dengar di rumah masing-masing sahaja. Ini sebagai surah ulangan. Okey, insyaAllah semua pelajar boleh buka surah Al-Bayyinah sebagai ulangan. Yang lain tak perlu bukakan suara, dengan suara Ustaz, ikut bacaan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita selesai membaca satu surah daripada surah Al-Bayyinah sebagai surah ulangan, yang mana surah Al-Bayyinah merupakan surah hafazan untuk semester yang kedua. Ustaz harap semua pelajar-pelajar dapat menghafal surah Al-Bayyinah dengan lancar dan baik bacaannya. Okey, insyaAllah. Tajuk, sebelum kita teruskan kepada tajuk kita, Ustaz kita akan tengok satu video, dan daripada video ni kita akan belajar apa yang sepatutnya kita belajar pada hari ini, insyaAllah. InsyaAllah kita saksikan daripada satu video yang mana Ustaz harap semua pelajar-pelajar dapat lihat dengan baiklah.
Assalamualaikum. Hai semua. Pernahkah anda bermain atau permainan bola keranjang di atas lantai? Okey, ia akan berlaku proses lantunan. Kesan melantun tersebut berlaku tindak balas apabila bola di permukaan lantun, maka berlakulah tindakan dan hasil melantun. Ini kerana qalqalah dari segi bahasa ialah lantunan, manakala dari segi istilah ialah menzahirkan lantunan menyebut huruf qalqalah yang bertanda sukun. Untuk mengingati huruf qalqalah, caranya ialah dengan melukis selai baju yang dah potong, selai baju yang telah potong. Huruf qalqalah terdapat 5, iaitu ba, jim, dal, ba, ju, da, qaf, qa. Ba, jim, dal, qaf, dan qa. Hanya ada yang gambar dah gerak tapi videonya tak gerak. Okey, Ustaz buka semula Ustaz buka semula, Ustaz share semula untuk video. Assalamualaikum. Hai semua. Pernahkah anda bermain ataupun memerhatikan permainan bola keranjang? Apakah yang anda perhatikan apabila bahasa ialah lantunan, manakala dari segi istilah ialah menzahirkan lantunan bunyi ketika menyebut huruf sukun. Untuk mengingati huruf qalqalah, caranya ialah dengan melukis selai baju yang dah potong, selai baju yang huruf qalqalah terdapat 5, iaitu jim, dal, ba, ju, dal, qaf, qa. Ba, dal, qaf, dan qa. Jadi kaedah untuk mengingatnya ialah dengan melukis selai. Yang pertama iaitu ba, ab, dengan az, ada lebihan ataupun lantunan daripada az dan seterusnya iaitu huruf qaf, ab, dan huruf yang terakhir iaitu
Kita dah tengok tayangan video tadi, mungkin ada yang dapat tengok dengan jelas, mungkin ada yang tak jelas. Okey, itu tak apa. InsyaAllah Ustaz akan terangkan satu persatu dengan slide yang lebih jelas lagi. Okey, tidak melengahkan masa, Ustaz terus pada slide yang Ustaz akan kongsikan kejap lagi. InsyaAllah slide ni lebih jelas daripada video tadi. Sebenarnya Ustaz dah test daripada semalam, dah test sebenarnya okey. Tapi apabila mungkin ada sebahagian lain pada hari ini kurang kuat, mungkin dia kurang jelas gambar yang keluar tadi. Okey, insyaAllah hari ini bagaimana yang kita dengar daripada penjelasan daripada video tadi, sebenarnya hari ini kita akan belajar jenis-jenis qalqalah. Okey, yang pertama, qalqalah terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama disebut sebagai qalqalah sughra. Yang kedua, qalqalah kubra ataupun disebut qalqalah kubra, itu dalam bahasa Arabnya. Dan yang ketiga ialah qalqalah akbar. Okey, insyaAllah kita akan tengok satu persatu. Okey, yang pertama, qalqalah sughra. Apakah yang dimaksudkan dengan qalqalah sughra? Qalqalah sughra ialah lantunan yang paling rendah apabila huruf qalqalah terletak di pertengahan kalimah. Itu yang pertama, qalqalah sughra ialah lantunan yang paling rendah. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan sebelum tadi, yang pertama tadi, pada bola tadi, lantunan bola tadi ialah dia melantung. Apabila dia melantung, lantunan tadi ialah menunjukkan huruf qalqalah. Okey, tanda qalqalah sughra ialah huruf qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah. Iaitu yang mana yang Ustaz tayangkan video tadi, qalqalah tadi ada 5 huruf, iaitu ba, jim, dal, qaf, ta. Bagaimana kita nak ingat huruf qalqalah tadi, iaitu kita ingat sehelai baju yang telah kotor. Iaitu kita ingat dengan perkataan baju dah kotor, iaitu ba, jim, dal, qaf dan huruf ta. Okey, kita tengok 2 daripada contoh huruf qalqalah sughra. Di mana ayat Al-Qurannya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina min qablikum walladzina min qablikum. Mana hukum qalqalah? Hukum qalqalahnya ialah pada perkataan qablikum, iaitu pada huruf ba yang mati, qablikum. Lantunannya ialah pertengahan, qablikum. Okey, kita tengok pada contoh yang kedua, iaitu pada kalimah ayat Al-Quran fala taj'alu lillah, pada perkataan taj'alu. Taj'alu ialah pada huruf jim yang bertanda sukun, iaitu kalimahnya ialah taj'alu. Taj'alu. Itu yang pertama. Itu ialah qalqalah sughra. Okey, kemudian kita tengok bahagian qalqalah yang kedua disebut sebagai qalqalah kubra, iaitu lantunan yang sederhana, iaitu pertengahan, apabila memberhentikan bacaan pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut tidak bersabdu. Sabdu bermaksud bertasydid. Sukun pada huruf qalqalah di sini adalah arid, iaitu baru berlaku. Arid dalam bahasa Arabnya ialah baru berlaku yang disebabkan wakaf. Kenapa dia baru berlaku? Sekiranya kalimah tadi kita baca dengan wasal sambung, maka dia tidak berlakulah huruf qalqalah kubra tadi. Tanda adalah
Qalqalah di sini adalah huruf arid yang disebabkan wakaf ataupun berhenti padanya. Okey, tandanya ialah wakaf pada huruf qalqalah yang bersabdu. Okey. Bagaimana contoh yang kita dapat tengok, ada dua contoh daripada ayat Al-Quran Karim, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana terletak hukum qalqalahnya ialah pada akhir kalimah, iaitu perkataan ahad. Ahad, kalau kita tengok dengan jelas pada perkataan ahadun ada tanda tanwin baris hadapan, tetapi yang disebut tadi arid baru berlaku iaitu apabila kita wakaf pada perkataan ahadun, jadi kita baca ahad, kita matikan. Itulah yang disebutkan baru berlaku. Okey, pada perkataan kufuwan ahad, qalqalahnya lebih kuat lagi daripada yang pertama tadi. Okey, yang kedua kita tengok pada perkataan pada ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Kalau kita tengok baris akhir itu syuhudun, ada perkataan dan tadi barisnya tanwin hadapan, tetapi apabila kita berhenti pada kalimah tadi, maka huruf dal tadi dimatikan. Itulah yang disebutkan disebabkan wakaf atau berhenti. Apabila huruf tadi dah mati, maka berlakulah hukum qalqalah. Sekiranya kita baca ahadun tak ada qalqalah sebab dia berbaris tanwin dua tanwin, ataupun syuhudun kita baca dengan tanwin tak ada qalqalah. Qalqalah ialah apabila kita matikan huruf yang 5 tadi, baju dah kotor tadi, maka berlakulah qalqalah. Jadi kataan terakhir ialah syuhudun. Syuhudun tu kita matikan syuhud. Maka kita kuatkan suara. Kita bunyikan qalqalah tadi. Okey, itu yang kedua. Okey, kemudian bahagian yang terakhir daripada hukum qalqalah ialah disebut sebagai qalqalah akbar. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan qalqalah akbar? Qalqalah akbar ialah lantunan yang paling kuat. Yang tadi yang pertama pertengahan sederhana, yang kedua kuat, yang ni paling kuat. Lantunan yang paling kuat. Mana sekejap lagi Ustaz akan baca contoh daripada ayat Al-Quran. Apabila memberhentikan bacaan pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut bersabdu ataupun bertasydid. Sukun pada huruf qalqalah di sini merupakan sukun yang arid, iaitu macam tadi juga sukun yang mendatang. Disebabkan wakaf ataupun disebabkan berhenti padanya. Okey, kita nak kenal tanda wakaf pada huruf qalqalah yang bertasydid. Okey, kita tengok ini daripada surah Al-Masad. Ustaz yakin semua anak-anak murid Ustaz dah hafal surah Al-Masad. Ini daripada surah hafazan surah tahun 1 lagi. Iaitu pada surah Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Mana hukum qalqalahnya ialah pada kalimah watabba. Watabba tu berbaris. Tetapi apabila kita nak wakaf sesuatu ayat, maka huruf akhirnya dimatikan. Watab, kita matikan. Sebab apa dia panggil qalqalah akbar? Sebab ada satu lagi tanda yang terdapat pada perkataan watab tadi ialah pada ba tadi bertasydid. Iaitu pada ba tadi ada kalimah yang bertasydid, ada tanda sabdu. Jadi dia lebih lantunannya lebih paling kuat, iaitu watab. Watab, tabbat yada abi lahabin watab. Watab, lebih kuat sebenarnya. Okey, kemudian kita akan tengok contoh yang kedua,
iaitu pada perkataan watawasau bil haqq. Bil haqq. Okey, bil haqq iaitu mana contoh qalqalah akbarnya ialah pada akhir kalimah bil haqq, iaitu huruf qaf yang ada tanda sabdu. Kemudian kalau kita ikut baris asalnya ialah bil haqqi. Tetapi apabila kita wakaf pada kalimah tadi, maka dimatikan bil haqq, tapi dia ada sabdu lagi. Sebab tu disebut sebagai qalqalah akbar. Beza dengan kubra akbar ialah bezanya ialah kubra tak ada tanda sabdu di akhir, akbar dia ada tanda sabdu di akhir. Ustaz ulang semula kedua-dua contoh. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu lebih kuat lagi qalqalah di akhir perkataan wa tab. Okey, kemudian kita tengok pada contoh yang kedua, wa tawasau bil haqq. Haqq. Kita matikan dengan lebih kuat lagi. Itu tiga daripada hukum qalqalah. Okey, Ustaz ulas kejap lagi insya-Allah kita akan tengok pada contoh daripada surah. Okey, kita tengok pada surah Al-Ikhlas. Okey, nampak tak contoh yang Ustaz pamerkan pada skrin? Okey. Cuba kamu semua, Ustaz bagi masa lebih kurang 2 minit, cuba gariskan manakah hukum qalqalah daripada dua surah, surah Al-Ikhlas dan juga pada surah Al-Falaq. Sila gariskan. Okey. Mungkin kamu boleh gariskan dengan warna merah ataupun warna yang lebih terang pada buku hafazan kamu. Sila gariskan, kejap lagi kita akan bincangkan. Ustaz bagi masa lebih kurang 2 minit. 1 minit untuk surah Al-Ikhlas, 1 minit untuk surah Al-Falaq. Okey, 2 minit dari sekarang boleh mula garis. Okey, masa ada lebih kurang 1 minit 30 saat lagi masa yang ada. Okey, masa lebih kurang 1 minit lagi. Mungkin yang dah siap boleh terus tanda pada surah Al-Falaq. Kamu garis sahaja. Kemudian insya-Allah kejap lagi kita akan semak bersama-sama surah tersebut. Okey, 30 saat lagi. Bagi yang dah siap tanda, mungkin boleh komen di ruang chat, tulis kat situ siap. Pada ruang chatting mungkin boleh tulis. Bagi yang belum tulis nama di ruang chatting untuk kehadiran kelas, mungkin boleh tulis.
Kemudian selepas kelas Ustaz akan kongsikan dalam kehadiran dalam bentuk Google Form. Okey, 2 orang dah siap sini. Nordiana dah siap, Siti Zuhaila mengikut email rasa ni. 2 orang dah siap. Okey, 3 orang dah siap. Okey, masa telah tamat. Okey, tak perlu risau insya-Allah. Okey, sebelum Ustaz jelaskan satu persatu di mana tempat qalqalah, insya-Allah sama-sama kita baca. Dan diingatkan tak perlu buka suara. Just ikut Ustaz baca, kamu dengar di rumah masing-masing. Kemudian Ustaz akan jelaskan satu persatu. Okey, yang pertama surah Al-Ikhlas. Okey, sila ikut Ustaz baca. Kita kena amanah. Kalau Ustaz minta baca di rumah, maka kita baca sama-sama di rumah supaya rumah kita diberkati dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Okey, insya-Allah. Okey, surah Al-Ikhlas. Kat mana kita boleh tengok hukum qalqalahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, sekali lagi, Ustaz ulang sekali lagi. Ada beberapa tempat setiap ayat tadi ada hukum qalqalahnya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang pertama. Has 3 students. Remember how many? Baca di rumah masing-masing. Okey, Ustaz akan baca surah yang kedua. Surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the question. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, alhamdulillah kedua-dua surah ini yang kita baca ni semuanya mempunyai huruf qalqalah. Sama ada qalqalah sughra maupun qalqalah kubra. Yang tak ada ialah contohnya qalqalah akbar tak ada dalam dua surah ini. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, nampak tak Ustaz kalimah yang Ustaz dah gariskan yang berwarna merah? Okey, ini jawapan. Cuba semak semula dalam buku masing-masing yang kamu tanda tadi. Ustaz nak kamu amanah, jangan tipu. Kalau kamu tanda sama dengan Ustaz tanda ni, sila tanda right. Tanda right iaitu pada surah Al-Ikhlas ada 5 tempat. Yang pertama ialah pada kalimah Qul huwallahu ahad. Pada huruf dal dimatikan. Itu yang pertama, hukum qalqalahnya. Okey, tanda right pada buku kamu, mungkin tanda dengan pensel pun tak mengapa. Okey, kemudian mana yang kedua ialah Allahus samad. Itu juga qalqalah kubra. Sebab apa disebut qalqalah kubra? Sebab dia berlaku pada akhir kalimah. Okey, yang ayat yang ketiga lam yalid. Itu berlaku tengah kalimah, itu disebut sebagai qalqalah sughra. Qalqalah kecil je, bunyinya lam yalid. Dia tidak kuat sangat, sederhana. Lam yalid wa lam yulad.
Yulad tu ialah qalqalah kubra. Itu dah 4. Okey, yang terakhir pada surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad pada huruf dal. Kebanyakan surah yang pertama ni terdapat qalqalah pada huruf dal sahaja. Semuanya pada huruf dal. Okey, kita tengok pada surah yang kedua, surah Al-Falaq, iaitu Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Juga qalqalah kubra iaitu huruf qaf. Tadi semua huruf dal, yang ni huruf qaf pula. Yang kedua, wa min syarri ma khalaq. Juga qalqalah kubra huruf qaf. Dan yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini ada satu huruf qalqalah kubra juga, iaitu pada berlaku huruf ba. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini berlaku pada huruf dal, uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini juga berlaku pada huruf dal di akhir kalimah. Semua ini, dua surah ni, 9 daripada yang Ustaz garis tu ialah merupakan hukum qalqalah kubra. Hanya satu saja qalqalah sughra, iaitu pada surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga yang Ustaz tunjukkan dengan anak panah ni, lam yalid, sebab dia berada di tengah-tengah kalimah. Okey, cuba komen di ruang chat siapa yang betul semua. Kalau betul semua tulis 10. Kalau betul 9 tulis 9. Okey, cuba type kat sini. Ustaz nak anak-anak murid Ustaz mesti amanah. Jangan tipu jawapan. Salah tak mengapa, sebab kita belajar daripada kesalahan. Tak ada orang yang lahir-lahir kat dunia ni sempurna, terus pandai, tak ada. Kita belajar daripada kesilapan, baiki sedikit demi sedikit kesilapan yang kita buat. InsyaAllah kita akan dapat natijah keputusan yang cemerlang, insyaAllah. Okey, cuba tanda di ruang chat. Ustaz nak tengok berapa orang yang betul semua ataupun betul 9 daripada 10 yang bergaris tadi. Okay, Ustaz bagi 30 saat untuk komen sini. Betul semua ke betul berapa? Okey, 9/10 Tania. Orang ada salah satu saja, 8/10 Tania. Okey lagi. Kalau boleh semua respon, sebab kita nak tengok semua sekarang ni tengah online 22. Ustaz nak tengok kalau boleh 22 daripada semua yang online pada hari ni. Okey, 10/10 Tania. 10/10. Dua orang, 10/10. Lagi 10/10. Alhamdulillah 10/10. Okey, alhamdulillah, bermaksud separuh dah betul tu, insya-Allah bermaksud kita dah faham mengenai hukum qalqalah. Okey, sebelum Ustaz mengakhiri kelas pada hari kali ini, okey, ada lagi latihan berkaitan hukum qalqalah yang kita boleh praktikkan. Okey, kita akan tengok latihan di dalam buku aktiviti. Semua ada buku aktiviti tak? Okey, buka muka surat 30. Kalau yang dah ada terus buka. Terus buka, kemudian terus tulis 5 daripada huruf qalqalah tadi. Baju dah kotor. Ba, jim, da, qaf, ta. Baju dah kotor. Ada 5 huruf qalqalah. Okey, Ustaz ulang semula. Siapa nak tulis boleh terus tulis. Ba, jim, da, qaf, ta. Okey, kalau tak sempat tulis tak apa. Yang ni sebagai latihan. Kemudian
Selepas kelas nanti kamu buat, kemudian ambil gambar, hantar kepada Ustaz, Ustaz tanda dan Ustaz akan hantar semula kepada kamu. Okey, itu latihan untuk hari ini ialah latihan muka surat 30. Yang ni bentuknya. Mungkin kalau dah boleh tulis, boleh tulis terus. Okey, kemudian muka surat yang kedua, muka surat 31, yang tadi muka surat 30. Yang ni muka surat 30. Okey, kemudian latihan yang kedua muka surat 31. Okey, muka surat 31 ini warnakan huruf qalqalah tadi. Kamu warnakan semula 5 huruf. Okey, bagi yang tidak ada buku mungkin boleh print out yang ni, kemudian buat latihan, snap gambar hantar kepada Ustaz semula. Bagi yang tidak ada buku. Okey, muka surat 31 ni tanda warna. Ba atas, yang kedua pada huruf jim, yang ketiga baris ketiga dan to, kemudian huruf qaf. Itu kamu warnakan tanda. Okey, insya-Allah latihan yang terakhir muka surat 32. Ini 32. Okey, muka surat 32, letakkan huruf qalqalah pada tempat yang sesuai. Okey, sebenarnya dah ada tu. Huruf qalqalah sebenarnya muka surat ini dah ada 5 ke atas tu. Jim, da, to, qaf dan huruf ba. Itu tak kisah sebenarnya, nak susun macam mana tak kisah. Okey, contoh yang pertama iaitu pada perkataan fansab iaitu pada ba. Maka kamu tulis hanya tulis huruf ba sahaja. Okey, pada nombor 1 cuba tengok. Walam yulad. Dan. Aku sekali dalkan. Tajri, huruf apa tu? Tajri pada huruf jim. Wa ma adraka, huruf dal. La yatgha, nombor 4. Ta. Bis sabri, huruf ba. Lidhi hij, huruf jim. Wala yakhafu uqbaha, iaitu pada huruf qaf. Yang itu kamu tulis di kotak yang telah disediakan dalam buku latihan kamu, iaitu muka surat 30, 31 dan 32. Okey, alhamdulillah kita telah berada di akhir kelas pada kali ini. Okey, Ustaz sebagai rumusan keseluruhannya ialah huruf qalqalah terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu qalqalah sughra, qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Qalqalah sughra ialah berlaku di tengah kalimah. Lantunannya ialah sederhana. Yang kedua ialah qalqalah kubra, berlaku ketika kita wakaf ataupun berada di akhir kalimah. Dan yang ketiga ialah qalqalah akbar, yang paling besar ialah berlaku di akhir kalimah juga, tetapi ada satu tanda lagi, iaitu ada tanda sabdu di akhir kalimah tersebut. Okay, alhamdulillah kita berada di akhir kelas pada hari ini. Saya ucapkan tahniah kepada semua murid yang dapat mengikuti kelas pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada semua ibu bapa yang memberi kerjasama yang baik untuk kelas pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung di kelas-kelas yang akan datang, insyaAllah. Okey. Akhir sekali Ustaz ucapkan ribuan terima kasih, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Okey, akhir sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ustaz.
Walau